Ada Kak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin Waalaikumsalam. muslimat, sahabat-sahabat majlis ilmu yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi rupanya umur kita ini sehinggalah ke penghujung dah bulan Syawal. Hari ini dah 26 Syawal. Maknanya kita ada masa lebih kurang 4 hari sahaja lagi untuk menghabiskan puasa 6 kita tu kalau belum habis lagi. Dan sebagaimana yang telah kita maklum, ganjarannya sepertilah kita puasa selamanya setahun. Jadi malam ni pula dapat kita berkuliah sama-sama mengambil berkatnya hujung Syawal, dan tajuk kita malam ini ialah doa serta tawakal. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Dr. Marina walaupun tak bersama dengan kita malam ini. Begitu juga sahabat-sahabat majlis ilmu, Kak Faiza, semua sekali yang menghadiri majlis kita dan kongsikan pula link ini kepada rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan menjadi jariah ilmiah, yakni mengalir majlis ilmu ni kepada mak ayah kita juga yang telah balik ke alam baka tu. Jadi bila sebut tentang doa, apa agaknya maksud doa tu sendiri? Kalau boleh saya tanya kepada jemaah kita malam ini, ramai malam ni Kak Faiza ya. Kalau ikut rekod saya di telefon ni tak kurang 10,000 orang ni gamaknya lah ya, yang bersama dengan kita malam ni. Ada tak yang nak tolong bantu saya soalan mudah saja sebelum kita nak terus kuliah kita ni? Doa yang kita angkat tangan tu lepas sembahyang ataupun padang Arafah ataupun tengah malam kita bangun sembahyang ajak anak nak periksa tu ke, apakah sebenar maksudnya doa? Siapa-siapa yang dapat jawab saya nak beri RM10, tapi PT tak ada ni, pinjam Kak Faiza dulu. Silakan kalau ada yang nak jawab apakah dia maksudnya doa, silakan. Silakan. Apakah maksud doa? Sambil saya baca dekat ruangan chat ni, takut ada yang dah jawab tu. Doa permohonan hajat dunia akhirat, katanya Kak Marlina. Okey. Katanya Kak Rozan, permintaan, pengharapan, itu maksudnya doa. Baik. Terima kasih kepada Kak Rozan, Kak Marlina. Katanya Kak Dora Ahmad, permohonan dan permintaan kita kepada Allah. Kak Zah kata doa adalah pengharapan, permintaan, penceritaan kita kepada Allah. Baik, jawapannya kalau ikut apa yang ditulis di ruangan chatting ni, semuanya betul. Semuanya adalah betul. Tetapi secara tepatnya kalau kita nak sebut ya, makna doa ni ialah kita minta. Kita seru, kita minta. Makna doa ni kita minta, kita seru dengan caranya merayu-rayu sungguh-sungguh. Itu yang kita panggil harapan tu. Itu yang kita panggil tawakal, bergantung sungguh besarnya hasrat. Kabullah ya Allah, berilah ya Allah. Itu dipanggil maksudnya doa. Kita seru Allah, kita minta dengan sungguh-sungguh merayu-rayu tu. Rayu sungguh. Dan kita serta dengan harap, yakni tawakal. Dapatlah mudah-mudahan apa yang kita hajat tu. Itu maksudnya doa. Dan ayat Al-Quran tentang doa ni banyak, ibu bapa sekalian, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat Quran yang selalu kita dengar, apa dia kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tu. Telah berkatalah Tuhan engkau kepada engkau. Ya, Tuhan kata pada kita apa dia? Ud'uni, mintalah, yakni berdoalah sungguh-sungguh. Cuba bayang, Allah sungguh minta. Allah sungguh minta.
Maknanya kalau kita mengaji bahasa Arab, ini saya yakini jemaah kita malam ni ada yang masuk kelas Arab, ada yang belajar online Arab, terpulang lah. Tetapi orang mengaji Arab, bila tengok susunan kalimah Arab tu, ud'uni, dia adalah satu kalimah berbentuknya fi'lul amal. Apa dia fi'il amal? Fi'il perbuatan suruhan. Yakni dalam arti kata lain, Allah suruh ya, suruh berdoa. Seolah-olah kalau kita nak cakap terjemah bahasa Melayu ni, kalau nak terjemah bahasa Melayu ni, dahlah terjemah bahasa Melayu Terengganu Kuala Berang pula, contohnya. Jadilah maksud dia, awak tak berdoa ke tu? Seolah-olah begitu. Suruhnya Allah pada kita suruh doa, seakan-akan, awak tak berdoa ke? Begitu. Ud'uni, minta doa. Ni awak ni, doa. Minta. Astajib lakum, kata Allah, nescaya aku tunaikan. Allah suruh minta, Allah berjanji nak beri. Sebab itu kalam tasawuf yang terkenal. Yang mana kalam yang kita nak sebut ni, yang saya nak sebut ni, disandarkan kepada tokoh sufi yang besar, iaitulah Sahlul Abdullah Al-Tustari. Katanya, pernah tokoh tasawuf disebut gini, apabila datang kepada kamu rasa nak berdoa, rasa nak angkat tangan, ya Allah, mintalah sekian-sekian. Ya Allah, berilah sekian-sekian. Bila mana rasa awak nak angkat tangan dan berdoa itu, sebenarnya rasa nak minta itu Allah sudah jamin akan kabulkan. Faham tak? Maksud dia, bila Allah campak rasa kita nak minta, nak angkat tangan berdoa. Tak semua orang yang angkat tangan berdoa. Ada orang kadang-kadang walaupun musim macam ni, inflasi nak mari tu. Ya, ekonomi yang tak stabil ni nak dicoba, nak diuji lagi. Dalam keadaan PKP, SOP pun tak habis lagi ni, ada benda lain pula kita nak kena hadap ni. Ada orang dia tak terasa susah. Dalam rumah dia makan cukup, pakai cukup, duit belanja tak putus, ubat-ubat dalam rumah pun cukup, makna dia tak rasa, tak terkesan susah tu macam kita ni. Jadi boleh jadi tidak adalah keperluan atau amatlah jarang kalau dia ingat nak angkat tangan untuk minta, sebab dia sudah cukup. Makna kata, kalau Allah sudah campak dalam hati kita, rasa nak minta, rasa nak angkat tangan berdoa, rupanya bila Allah campak rasa nak berdoa, sebenarnya Allah sudah mahu kabulkan apa yang Allah dah campak kita nak berdoa tadi. Ini kalam, satu kalam sufi, kalam tasawuf yang terkenal, yang disandarkan kepada satu tokoh tasawuf yang besar, iaitulah Sahlul Abdullah Al-Tustari. Jadi maknanya bila Allah kata ud'uni, astajib lakum, aku nak beri, aku nak tunaikan. Nak tunaikan. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir ni banyaklah Kak Faizal, ya. Banyaklah jemaah sekalian, ramai jemaah malam ni dah jadi tabiat saya dah akan sebut nama jemaah seorang-seorang saya sebut, ya. Kak Faizal Hospital, terima kasih. Kak Nadira ada, Cikgu Azra Abdullah, Darmawati, Dora, Elis, Fai, Fariha, Farah, Umaira, Ibu Nias, Jamila, Jodi, Madiana, Marlina, Maria, Mona Airawati, Mudni, Nur Suhaili, Nur Aini, Raja Ahmad, tu damaknya itu, Rokia, kakak saya pun ada juga tu, Razam Syida, Syira, Siti Khadijah, Umul Hafsah Wahidah, yang ada 2 orang, Zazila, Zahra, Subaidah, Bonda Azian, Fariha, dan ramai Allah. Kalau ada yang terlepas nak sebut tu, minta maaf banyak, ya. Jadi segar dah mata masing-masing tu, saya dah sebut semua orang tu. Ya, baik. Doa. Kalau kita baca dalam tafsir,
Ini mustahak kita belajar, kita tengok tafsir pula supaya apa yang kita belajar ni tak lari daripada kehendak ayat Quran tu. Nak tafsir macam mana, nak terjemah macam mana. Kalau kita buka kitab tafsir, tafsir di mana? Ada tafsir Ibn Kathir, ni biasa kita dengar lah. Ada tafsirnya At-Tabari, ada tafsirnya Qurtubi. Banyak, ya Allah, kitab tafsir. Kita pun bukalah ayat Quran yang saya baca tadi daripada surah Ghafir yang kita mukaddimah tadi tentang doa tu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan engkau kepada engkau, wahai manusia, ud'uni, berdoalah kepada saya ni. Sebab astajib lakum, saya nak beri. Kalau kita buka tafsir ni, cuba tengok. Ayat ini kata ahli tafsir, kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Nabi kita tak ada lagi tu. Kalau zaman dulu sebelum Muhammad lahir, perintah yang suruh minta disusuli dengan janji nak kabulkan. Mintalah saya nak beri ni. Contohnya, hanya dikatakan oleh Allah kepada manusia level Nabi-Nabi aja. Cuba dengar betul-betul tu. Ayat yang macam kita dengar sekarang ni, ud'uni astajib lakum. Mintalah sebab saya nak beri. Kalau zaman dulu sebelum Nabi SAW lahir, ayat yang jenis begini, suruh minta dan janji nak beri, Allah hanya akan ucapkan, perintahkan, katakan kepada manusia yang jenis level Nabi-Nabi aja. Tapi bila Nabi SAW lahir, ayat yang sama, apa dia? Ud'uni. Awak berdoa ya. Astajib lakum. Saya nak kabul ni. Besarnya kedudukan umat Nabi Muhammad SAW, ayat yang sepatutnya ditujukan kepada manusia level Nabi-Nabi sahaja, tapi juga ditujukan kepada umat Rasulullah SAW. Seakan-akan kita ni umat Nabi yang biasa ni adalah level Nabi-Nabi kalau zaman dulu. Sebab perintah suruh doa, lalu Allah berjanji nak kabul. Zaman dulu Allah hanya khususkan kepada manusia level Nabi. Tapi bila Nabi Muhammad SAW lahir, umatnya yang biasa yang tak Nabi tu pun kami suruh juga minta. Ud'uni astajib lakum, aku nak kabulkan. Ini nak menunjukkan apa dia tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Kita umatnya yang biasa ni pun tinggi, sehingga apa yang diucap kepada Nabi-Nabi dahulu diucap juga kepada kita orang biasa, kerana kita ni umat Rasulullah SAW. Baik. Dan doa ni, ibu bapa sekalian, ramai juga orang tanya. Tu, dah kalau Allah kata ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, nescaya aku nak tunaikan. Kenapa saya ni dah lama dah berdoa? Berdoa apa tu? Nak anak. Nikah kahwin lama dah tu. Ya, dah 25 tahun tak dapat anak lagi. Berdoa tak putus-putus tu. Kan Allah kata ud'uni, dan Allah berjanji astajib lakum. Kenapa saya dah 25 tahun kahwin tak dapat lagi anak? Ada tak jemaah di sini terfikir begitu? Ada kan? Saya pun tu macam-macam dah minta. Allah kata nak kabul. Belum kabul lagi ni. Tentu ramai terfikir begitu. Ramai ya? Ramai terfikir begitu. Kak Faizah. Kalau Kak Faizah boleh unmute sekejap tu, nak bercakap dengan Kak Faizah. Barangkali Kak Faizah. Ya Ustaz. Ya. Tentu ada jemaah kita termasuk malam ni lah. Ya, yang sedang duduk di rumah masing-masing sambil dengar kuliah, sambil minum air tu agama ni. Ya. Dan saya ni pun duduk dalam kereta ni bersama dengan tuan-tuan ni. Tentu ada yang terfikir saya pun betul lah untuk berdoa macam-macam. Tapi tak kabul lagi ni. Ada begitu barangkali Kak Faizah
Ada Ustaz. Ada, tentu ada Kak Ada. Faizal. Satu ceramah saya di Subang Jaya. Inilah baca tentang doa ni lah dalam buku tasawuf, antara karya terbaru kami ni yang saya tunjuk di skrin kita ni. Antara karya terbaru kita, tebalnya 427 muka surat, Mutiara Tasawuf La Ilaha. Ada juga dibincang tentang doa dalam karya ni. Jadi beliau tanya, dia kata saya kahwin lama dah. Berdoa anak-anak, berdoa lah. Usaha, ikhtiar macam-macam. Tapi Allah belum berilah. Jadi macam mana saya nak letak pengharapan pada ayat yang kata ud'uni astajib lakum tu. Ini soalan mungkin ni kita nak kena tangani betul-betul tu. Sebabnya bila kita berdoa, Allah tangguh beri. Berdoa lagi, Allah tangguh beri. Makan tahun, masuk puluh tahun, masuk belasan tahun. Tengok kiri, tengok anak, tengok kanan, anak jiran makin besar. Daripada sekolah rendah naik sekolah menengah. Kita belum ada lagi anak. Syaitan pun mari. Kak Faizal, syaitan mari tiup dalam hati. Dia kata macam mana? Allah kata minta tapi nak kabul tak dapat lagi juga. Ni kerja syaitan. Jadi itu yang kita nak bincang juga malam ini. Mengapa saya berdoa sudah 20 tahun nak dapat anak, tak dapat ni. Kat mana saya nak letak keyakinan bila Allah kata tu astajib lakum tu. Ini yang kita nak bincang juga antaranya malam ini. Jadi bila kita tengok kepada beberapa pandangan ulama tentang doa, antaranya saya ingat Imam Khusyairi. Imam Khusyairi ni satu tokoh tasawuf besar. Dia pernah sebut apa dia? Dia kata doa ni, walaupun dia satu seruan kepada Allah, dan juga kita merayu-rayu minta hajat kita Tuhan kabulkan. Dengan kita yakin Allah akan beri apa yang kita angkat tangan berdoa tu, kerana Allah sendiri kata astajib lakum. Tetapi sebenarnya doa ni bolehlah kita kata penghibur kepada orang-orang miskin. Pengharapan kepada orang-orang yang ada hajat. Ya, penghibur pada orang miskin. Orang miskin ni banyaklah serat hajat dia. Cuma tak terdaya nak sebut sebab macam tak sesuai je nak minta kaya. Sebab kalau tengok saya ni susah sangat contoh. Ataupun orang yang ada hajat. Kita hajat ada banyak. Dengan berdoa angkat tangan pada Allah, jadi terhibur hati kita sebab kita berdoa kepada Tuhan Zat yang maha sempurna, yang maha kaya. Buktinya Allah ni kaya. Siapa Allah suruh. Ini bukti Allah kaya. Siapa Allah suruh minta. Ada tak orang kaya atas dunia ni suruh minta? Awak minta, beri. Tapi kalau awak tak minta, saya diam je lah. Kalau beri pun awak lagi pula dah. Nampak tak? Jadi Allah maha kaya. Sehingga Allah kata, ud'uni. Dengan perintah tu, dengan ayat suruh, minta, aku nak beri. Ini menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang doa juga, Ibnu Atha'illah, satu tokoh tasawuf besar, ibu bapa sekalian, ada menyebut tentang doa ni, hakikat doa. Pertama dia kata doa ni, bila kamu berdoa, Allah berjanji akan beri. Tetapi berinya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dia tak macam yang kita hasrat, kita hajat tu. Contoh kita minta apa ni nak dapat anak. Tiba-tiba Allah tangguh nak beri anak. Maknanya Allah beri mengikut kehendak Allah. Mengikut pilihan Allah. Sebab apa begitu? Sebab kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang kita minta tu molek ke tidak bagi kita. Tu saya sebut tu bagi kita. Boleh jadi bagi jiran kita, bagi orang lain,
molek. Tapi bagi kita tak akan sama. Bahagian setiap insan dengan insan yang lain tidak sama takdir. Jadi ada orang molek bagi dia, belum tentu molek pada kita. Ini disebut dalam Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua tu. Balik kalian tengok ayat tu. Allah kata apa dia? Boleh jadi awak rasa benda ni baik, tetapi dia buruk bagi awak. Boleh jadi bagi orang lain boleh. Boleh jadi kamu yakin benda ni baik, tetapi dia buruk. Dan ada satu benda boleh jadi kamu tak suka, tetapi dia baik. Makna kata bila kita berdoa, tentu kita berdoa tu dengan pengharapan apa yang kita minta tu baik. Tetapi sebenarnya otak kita ni Kak Faizah taklah besar. Kalau saya ukur ya, saya buka lampu cuba tengok. Otak kita ni tak besar, kepala kita. Panjang sejengkal, saya buat contoh ni. Panjang sejengkal, lebar pun sejengkal. Kalau benda panjang sejengkal, lebar sejengkal, apa benda sangatlah kita boleh fikir. Susah kata yang akan datang. Hai karang tu apa nak berlaku, kita tak tahu. Bila karang pun kita tak tahu. Esok pun kita tak tahu. Maknanya kadang-kadang yang kita angkat tangan minta tu dengan fikiran kita yang lebar, panjang sejengkal, otak kita ni kita rasa baik sangat. Dah. Tetapi Allah lebih. Maka Allah beri mengikut apa yang Allah nak beri. Maksudnya kalau kita minta, tiba-tiba Allah ganti dengan benda lain. Itu menunjukkan Allah beri. Tapi Allah beri lebih baik qada dan bahagian kita. Sebab itu banyak manusia ni dia jadi resah, jadi gelisah, jadi tidak tenteram, jadi serabut fikiran dia. Ya. Walaupun dia tu nampak duit, ada harta, ada nama, ada. Tapi tak tenteram dia. Sebab apa? Jemaah sekalian, boleh tak kalau saya tanya, kenapa manusia hakikat kita tengok macam-macam dah Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi dia sendiri tak tenang. Ada satu kawan saya, Allah beri dia kekayaan. Sebelum umur 40 tahun, dia memiliki 2 buah kapal yang berlayar di Kemaman tu. Saya naik atas kapal, dia baca doa waktu tu. Dia beritahu saya tu, tunggu di Shah Alam, saya bawa Datuk naik helikopter saya, kita turun di Kemaman. Saya kata tak nak Datuk sedih, saya takut tu. Saya takut. Jadi, kapal ada, helikopter ada, pitih dah usah kira dah, ya Allah, banyak. Terlalu banyak. Tapi kalau kita tengok dia tak tentera, susah hati, insyaAllah. Maknanya, kalau kita mikir sepitah lalu Kak Faizah ataupun jemaah sekalian, kalaulah saya ni ada duit macam dia tu, nescaya saya sekian pergi ke Mekah, tak nak dah bekerja, saya berhenti, panggil guru je, ajar Quran, ajar tafsir, bawa orang susah pergi ke Mekah. Itu pandai, kita lah punya rancangan. Kalau saya macam dia tu, saya akan beri makan orang bulan puasa, ya, orang-orang pondok nak belajar, saya sponsor. Itu kita lah. Nak katanya, sebenarnya, kenapa manusia walaupun diberi nikmat oleh Allah SWT, dia masih resah, gelisah, tidak tenteram, serabut perut. Boleh tak jemaah tolong jawab? Sambil-sambil saya nak baca chat ni. Ada tak yang jawab? Ya, kata Kak Nur Faizah kurang bersyukur. Okey, betul juga tu. Tapi jawapan lain, kalau tak nak tarik pun nak unmute kemudian jawab tu pun boleh. Kata Kak Nur Faizah lagi, kemahuan manusia sentiasa rasa tidak cukup dengan apa yang ada. Betul juga tu Kak Faizah. Tapi jawapan lain kalau ada, silakan jemaah sekalian. Silakan jemaah sekalian. Kenapa? Walaupun kita dah macam-macam nikmat dapat, tapi selalu tak tenteram, tak tenang. Tak usah tengok kiri kanan, fikir diri sendiri. Kenapa ya aku ni banyak dah Tuhan beri, tapi, yang nak tahu tu tapi tu.
Boleh tak jemaah tolong jawab? Yang ada nak unmute, kata Kak Zubaidah kata takut hilang nikmat. Okey, betul juga kata Kak Zubaidah tu. Kak Haizan kata sebab sentiasa pandang orang lain. Okey. Terima kasih Kak Haizan. Cuba dengar ibu bapa sekalian ya, Cuba dengar ibu bapa sekalian. Antara sebab kita ni tak rasa tenteram walau nikmat sudah ada. Antara sebab ni, macam Kak Aizan kata tadi lah, kita selalu tengok orang lain. Yakni, kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Antara sebab manusia hilang syukur, hilang bahagia, hilang tenang, serabut perut. Kamu dah cakap Kuala Berang gitu. Serabut. Orang lain tengok, dia sudah cukup. Dia punya badan serabut, ya Allah. Sebab apa? Dia selalu bandingkan diri dia dengan orang lain. Sebab itu, cara kita nak tenang antara cara dia lah. Cukuplah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ulang sekali lagi tu, boleh? Cukup. Cukup apa? Cukup banding diri kita dengan orang lain. Nasihat ini dikemukakan oleh seorang alim besar dalam bidang tafsir. Awasqanis dalam bidang tafsir, itulah Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah alaih. Meninggal dah tuan-tuan, lebih kurang 26 tahun yang sudah. Alimnya Imam Sya'rawi ni alim, sehingga kerajaan Arab Saudi pinjam dengan kerajaan Mesir nak pinjam Imam Sya'rawi tu daripada Mesir. Beliau orang Mesir, almarhumnya orang Mesir. Kerajaan Saudi pinjam dengan kerajaan Mesir, kami pinjamlah Sya'rawi biar dia datang mengajar para ilmuwan kami. Bukan ajar rakyat kami, ajar ulama kami. Dan kalau kita baca dalam manaqib biografi dia, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada Sya'rawi, punya alim, punya dekat dengan Allah, sehingga kan Saudi berjanji kalau Sya'rawi meninggal, kami nak beri hadiah kepada awak. Sya'rawi tanya hadiah apa? Kami dah sedia 1 liang lahat di Jannatul Baqi. Untuk tuan, kalau tuan mati, kami sedia dah 1 liang lahat untuk tuan ditanam di Baqi bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita baca riwayat ni sebab nak menangis. Sebab apa? Cerita-cerita mati tanah haram ni adalah cerita setiap orang. Walaupun kita takut mati, saya tak cerita orang lain lah. Saya sendiri dengar mati takut, tuan-tuan. Tapi kalau sebut mati tanah haram, kita rasa mati tetap mati. Peluang mati tanah haram. Allah. Tiba-tiba kerajaan Saudi tawarkan, kalau tuan meninggal, liang lahat di Jannatul Baqi, sebelah kiri daripada kiblat Masjid Nabawi yang kita ziarah tu. Ya, kaum lelaki-lelaki dapat ziarah 2 kali kita ya. Setiap kali pergi Madinah, kita dapat ziarah 2 kali. Lepas subuh sekali, lepas asar sekali tu. Baqi. Ada sedia 1 liang lahat. Jadi Sya'rawi inilah yang alim ini, yang besar keistimewaan ini, yang dijanjikan kalau mati tanam di Baqi, kami sedia dah liang lahat tu. Pernah berkata, kalau betul awak nak bahagia manusia, kalau awak nak bahagia, cukup apa dia? Cukup membandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu yang kita jadi tak bersyukur tu. Sebab benda yang kita dapat, kita tak nampak. Yang kita duk tengok, orang lain. Kenapalah dia tu begini ya? Kenapalah rumah sebelah begitu ya? Oh, anak orang tu macam ni ya? Nampak tak tuan? Dia nampak benda lain. Maka dia kurang syukur, jadi tak bersyukur dengan apa yang dia ada. Di atas dasar itu kita kata tadi tak, mahu tak mahu, kita mesti terima bahagian kita. Jadi sebab itu Ibnu Athaillah, satu tokoh tasawuf, maha guru dalam bidang tasawuf, yang mengarang karya tasawuf yang besar tu Al-Hikam.
Saya yakin jemaah kita di sini semua pernah dengar lah nama kita Al-Hikam, kitab tasawuf yang besar, yang kata-kata dia ajar di masjid di pondok Nusantara, kita ni Al-Hikam. Dikarang oleh seorang maha guru besar dalam bidang kesufian, Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Sakandari. Mati dah 800 tahun yang sudah. Jadi beliau kata, bila awak minta, Allah kabulkan. Yakni Allah beri, tetapi mengikut apa yang Allah nak beri. Bukan mengikut apa yang awak tentukan mesti diberi. Dan mengikut masa yang Allah nak kabulkan. Bukan mengikut masa yang awak tentukan bila nak kena dapat, nak kena kabul tu. Jadi nak menunjukkan apa dia? Allah beri mengikut apa yang sesuai pada kamu. Kamu berhenti banding diri dengan orang lain. Setiap orang tak akan sama bahagian masing-masing. Allah lebih tahu, terlebih tahu tentang kamu, ya Allah. Allah terlebih tahu tentang kita. Kalau tengok jemaah kita di sini, Kak Faizah ya. Saya buat contohlah, Cikgu Azra dan Dora Ahmad tu. Kalau Cikgu Azra tak akan sama bahagiannya dengan Dora Ahmad. Ya, Fa'i tak akan sama dengan Darmawati. Farah tak akan sama dengan Ibu Nias. Juli Ibrahim tak akan sama dengan Mazlita. Mona tak akan sama lah dengan Mardiana. Ramailah kalau nak sebut ni. Panjanglah nama masing-masing tu. Cuma yang saya nak kata di sini, bila sebut tentang doa, kita boleh recover sikit perasaan kita yang mungkin fresh, kecewa, minta dah banyak tahun, tak dapat ni. Bila kita mengingatkan, kita tak akan sama dengan orang tak sama dengan kita. Setiap orang ada fasa takdir bahagian masing-masing yang lebih sesuai pada diri. Dan berhenti kita membandingkan diri kita dengan orang lain supaya kita dapat bahagia dengan takdir yang Allah Ta'ala beri pada kita. Beri pada kita. Satu. Jadi, kalau kita baca dah sejarah orang berdoa ni, kalau kita sebutlah saya berdoa Ustaz, semayang ajak panggil budak tapi berdoa kenapalah tak dapat macam saya minta. Tunggu dulu. Cuba dengar tafsir Quran yang saya nak sebut ni. Dalam ayat Al-Quran, surah Yunus. Balik sekarang buka ni. Surah Yunus. Cuba catat tu Yunus. Ya. Prophet Jonah Yunus. Ya, betul. Betul Kak Haizan. Ya, antara kenapa manusia kurang syukur, kurang tenang adalah kerana selalu banding diri dia dengan orang lain. Cukup-cukuplah membandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk lebih tenang, stop bandingkan diri kita dengan orang lain. Betul Kak Faizal? Bahagia dengan takdir yang Allah tetapkan pada kita. Betul Kak Faizal? Ini yang kita nak belajar malam ni. Bukan sekadar kuliah ceramah ni tak. Nak dapat satu panduan, saya dah berdoa panjang. Kenapa Allah tak beri macam saya minta? Tiba-tiba Allah beri macam ini. Oh, jawabnya, saya tak sama dengan orang itu. Fasa takdir orang itu tak sama dengan saya. Kebahagiaan saya tentu bukan sebab sama dengan dia. Tentu adanya Allah Ta'ala tentu lebih baik pada saya mengikut qadar saya. Ini kita panggil, kita terima bahagia kita. Kita terima bahagia kita. Dan lebih lagi Allah nak menunjukkan kekuasaannya. Allah tidak mesti ikut apa yang kita tentukan. Dengar ke? Allah tidak mesti ikut apa yang kita tentukan. Sebaliknya kita kena wajib ikut apa yang Allah beri pada kita. Payah Kak Faizah ya, nak jadi gitu tu. Ya, yang kita nampak Allah mesti beri. Dalam arti kata lain, Allah mesti ikut kehendak aku. Tak betul tu. Yang payah nak buat, aku mesti terima ikut kehendak takdir Allah pada aku dengan redha. Ya. Sungguh pun payah. Inilah pedoman yang mesti kita ikut supaya hilang sangka buruk terhadap ketentuan Allah pada kita. Semua perbuatan Allah adalah baik, elok, molek semua. Tetapi yang jadi tak molek, bila kita sangka buruk pada Allah, kita tidak redha, tidak terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Jadi kalau buka surah Yunus balik kalian tengok ayat 88-89. Ayat 88-89. Ada dua ayat yang menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala suruh suruh Musa dan sepupu dia Harun dakwahlah kepada Firaun. Musa Harun, awak dakwah pada Firaun tu dalam ayat lain ada sebut gunakan perkataan yang lemah lembut. Nak menunjukkan apa dia? Nak dakwah pada orang ni Quran ajar, cakap baik, guna bahasa molek, air muka tu biar manis. Jangan bercakap bahasa tinggi, jangan. Mengikut qadar tu. Sebab itu Rasulullah SAW kita baca dalam Syama'ilul Muhammadiyah ni satu karya hadis oleh Imam Tirmizi ada sebut tentang siapa Nabi, perbuatan Nabi, rupa Nabi, cara Nabi berjalan. Bagus ni. Kak Faizah patut saya akan cadang pada Dr. Marina. Kita akan baca secara berkitab. Ya, Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab Mutiara Tasawuf yang Yayasan Tuan Syarifah keluarkan ni. Dan buku ini kita akan beli secara percuma saja. Secara percuma saja. Jadi tuan-tuan, kenapa yayasan boleh beli secara percuma? Ini semua sumbangan tuan-tuan. Sumbangan tuan-tuan pada yayasan guna untuk cetak buku, beri percuma pada masyarakat. Sebab yang kita nak apa dia? Bukan nak piti, nak duit, tak nak. Tak nak. Kita nak pahala saja. Nak redha Allah saja. Jadi tuan-tuan dengan kita pakatlah. Pakat apa dia? Jadikan yayasan Tuan Syarifah kita ni sebagai medan kita beramal. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita tengok dalam karya Imam Tirmizi Syama'il tadi, dia ada sebut tentang bagaimana Rasulullah SAW bila nak dakwah, nak bercakap dengan orang, hatta bercakap pun. Itu yang bila Allah suruh Musa dan sepupunya Harun dakwah pada Firaun, guna bahasa qaulan layyin. Quran kata perkataan yang layyin, yakni lembut. Sungguh Firaun ni kasar keras, tapi bila kamu bercakap dengan dia, jangan ikut dia kasar keras. Cakap dengan dia qaulan layyin, bercakap dengan lembut. Mudah-mudahan dia jadi sejuk hati. Jadi sejuk hati. Jadi sejuk hati. Satu hari ini waktu saya masih bertugas di Pejabat Mufti Wilayah dulu. Kita dapat berita Ketua Samsing di Kelang. Ini ceritalah nak sebut dakwah ni. Ketua Samsing di Kelang sakit waktu tu. Sakit. Maka sama Mufti Wilayah Tuan Guru saya, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata, Di, hantar pergi ziarah orang Samsing ni. Jadi saya pintar lalu kita fikir apalah kaitan pejabat mufti dengan Samsing tu. Tapi lah bila beliau pesan gitu, kita tak pesan dah pergi. Jadi kita pun cari maklumat tentang grup yang Samsing sakit ni, dapatlah bercakap dengan orang kanan dia. Jadi saya jadi pembang, Assalamualaikum bang, saya ni Ustaz Rashidi. Dia kata ada apa tu? Saya mewakili inilah tuan guru saya ni, Mufti Wilayah. Minta nak diziarah. Katanya ayah anda sekian-sekian ni sakit. Dia kata okey baik. Boleh Ustaz? Ustaz boleh mari. Jadi selang 2-3 hari tu nak pergi melawat. Samsing ni tuan-tuan tengok ya. Ini kita kata qaulan layyin. Kita cakap lemah lembut. Kita pun berlemah lembut lah dengan mereka. Bila dia dengar kita dari Jabat Mufti nak pergi ziarah dia orang Samsing, apa jadi? Yang sambut saya petang tu, Samsing ni pakai baju Melayu belaka. Seluar jeans lah. Baju Melayu belaka. Tak ada dah pakai t-shirt, pakai gambar gana-gana. Tak ada. Baju Melayu. Pakai songkok, gelang bengkel ni pun tak ada. Dia ingat. Nampak tak situ? Quran sebut bila kita dakwah dengan qaulan layyin, dengan lemah lembut, dengan sikap yang lembut, maka mudah-mudahan dia beri kesan itu kepada orang lain yang kita nak dakwah.
Jadi Musa dan Harun, tafsir ni kata, surah Yunus ayat 88-89, dia minta pergi jumpa Firaun, tapi jumpa-jumpalah cakap lemah lembut, kata Quran. Maka Musa dan Harun pergilah jumpa Firaun. Nasihat punya nasihat dengan baik, habis bahasa dah. Firaun tak nak reda. Bahkan dia kata, aku nak berlawan dengan Tuhan kamu. Itu tafsir sebut. Dia ambil panah, dia naik satu menara yang tinggi. Menara ni dibuat, disponsor oleh Qarun. Qarun ni satu orang kaya raya pada zaman Firaun. Dia memang menjadi orang rapat dengan Firaun. Dan 3 orang ni paling rapat dalam kerajaan Firaun. Firaun raja, Qarun hartawan yang guna duit dia sponsor kerajaan Firaun. Seorang lagi siapa dia? Penasihat Firaun nama Haman. Jadi nasihat Haman nak lawan Tuhan Musa, Tuhan Harun ni tak payah. Buat satu menara tinggi, kita naik, kita panah ke langit. Biar Tuhan dia jatuh, Tuhan dia mati. Orang kafir, dia tak ada iman. Maka Qarun keluar belanja, dapat siap satu menara tinggi. Macam kita ke LCC lah kot. Contoh, menara KL lah kot. Contoh. Dia buat satu menara. Firaun naik atas menara tu. Maka dia ambil anak panah, dia panah ke langit. Panah ke langit. Allah nak beri Firaun semakin sesat. Apa jadi? Tafsir sebut, anak panah yang dia panah ke langit jatuh balik. Sambil berdarah, muncul ujung anak panah yang tajam tu berdarah. Maka Firaun yakin Allah luka. Allah cedera, Allah kena panah. Ini cara Allah nak menambah sesat satu-satu orang yang Allah murka. Sebab tu kita ni nak baik dah. Kalau kita dapat nikmat banyak, tapi kalau tengok amal kita tak banyak, semayang pun berlebih kurang. Bangun subuh pagi esok minta jauh lah. Subuh gajah. Usalli fardu subhi gajahi. Lillahi ta'ala teruk sangat awak ni. Semayang subuh lewat. Semayang lebih kurang. Apa ni mengaji Quran jarang. Kuliah ilmu tak berapa minat. Umur dah 40 lebih pun tak ni nak buang lagi. Contoh ya. Main burung kuku. Contoh kita kata. Nak buang masa. Dah 40 lebih. Ibn Abbas kata. Sepupu Nabi kata. Satu orang kalau umur dah 40. Dia belum dapat meninggalkan kebiasaan yang buruk-buruk. Yang pernah dia laku waktu muda dulu. Dibimbangi sampai mati dia begitu. Dia kata Ibn Abbas. Allahu Akbar. Takut ni Kak Faizah. Takut Kak Faizah kalau dengar benda begini jadi takut. Pasal saya ni pun dah 45 dah ni. Cukup bulan 12 ni, bulan haji. Cukup bulan 12, cukup 45. 45 ni, umur 40 dah. Jadi, Allah nak beri bertambah sesat Firaun. Jatuh anak panah ada darah. Kata Firaun, saya tengok. Allah Harun dan Allah Musa cedera dah. Cedera dah. Nak kata walaupun Musa dan Harun berdakwah dengan bahasa lembut, tapi rupanya semakin sesat dia. Ini ayat 88. Sehingga Musa dan Harun angkat tangan. Ya Allah, jangan kau matikan Firaun. Melainkan biar dia mati dalam keadaan layak terima azab. Apa maksud tu? Maksudnya lah, biar dia mati, dia masuk neraka yang mudah. Sebab aku lagi dakwah molek-molek. Jahat sangatlah Firaun. Okay? Apa tanda jahat tadi lah. Sanggup dia keluar belanja. Korang sponsor. Hamal nasihat. Apa dia? Lawan dengan Tuhan Musa. Takut apa? Beriman tak sekali. Lawan tetap dia lawan juga. Punya kufur, punya sesat. Maknanya, sehingga Musa dan Harun angkat tangan. Angkat tangan dia kata apa dia? Dia kata, biar mati dengan sesat. Doa Harun dan Musa ni jangan lupa dalam ayat 88 tu, Allah jawab. Allah kabulkanlah. Allah jawab setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun berdoa,
Lalu tunggu doa yang diangkat tangan tadi supaya Firaun mati dalam kafir. Tak mati. 40 tahun dulu berdoa, ya Allah, beri azablah Firaun ni. Tunggu sampai 40 tahun. Allahu Akbar. Cuba bayang. Ibu bapa sekalian, kita baru berdoa 2 minggu. Kita baru berdoa 2 bulan. Kita baru berdoa Kak Faiza 2-3 tahun. Nak anak. Nak kaya. Nak apa lagi banyaklah hajat kita atas dunia ni. Baru doa 5-6 tahun, belasan tahun. Yang berdoa sampai 40 tahun ni siapa? Saya ulang sekali lagi. Nabi. N-A-B-I-B. Nabi. Dah kita dengan Nabi jauh lah darjat kita dengan Nabi. Kalau Nabi pun bukan seorang, 2 orang bergabung berdoa pun 40 tahun baru Allah kabulkan. Dah kita yang tak Nabi ni. Kita yang tak Nabi AJK masjid pun tak kita. Tiba-tiba kita sangka buruk pada Allah. Apalah. Doa banyak kali dah. Allah semuanya ajak lagi. Budak-budak tapi pun belum doa. Tak guru pondok belum doa. Sampai bila nak tengok sangka buruk kita pada Allah. Alhamdulillah. Jadi ayat 88 itu menunjukkan Musa dengan Harun berdoa. Ayat 89 menunjukkan tadi Allah kabulkan. Tapi kena ingat, ayat 88 nak 789 itu jangkanya 40 tahun Musa dan Harun menunggu. Barulah Allah kata, kami kabulkan. Firaun mati dalam kufur, dalam sesat. Cuba tengok tu. Jadi bila kita baca tafsir, kita baca ayat-ayat sebegini, kita faham hatta Nabi pun Allah uji, kita yakin semua Allah itu adalah baik. Dia dapat ubat jiwa kita yang kita salah sangka pada Allah selama ini. Dapat ubat jiwa kita yang kita salah sangka pada Allah. Kenapalah aku tak macam jiran tu? Kenapalah aku tak macam orang depan rumah? Kenapalah aku tak sama macam abang tu? Kenapa tu? Baru kita dapat ubat. Patutlah tak sama sebab aku bukan dia bukan aku. Patutlah tak sama. Takdir dia bahagian dia, takdir aku bahagian aku. Mudah kita jadi sangka baik pada Allah. Ini mustahaknya kita belajar lah. Tapi apa istimbat, apa panduan yang kita boleh pegang selepas kuliah ni tamat. Selepas kuliah ni tamat, apa yang dapat kita pegang. Ibu bapa, sidang jemaah yang saya kasihi sekalian. Ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah, disebut oleh Maha Guru Tasawuf tentang Allah kabul. Tapi Allah beri mengikut apa yang Allah nak beri. Ya, sesuai lah dengan waktu. Sedangkan apa yang kita minta, kita tak tahu Tuhan. Hakikatnya molek ke tidak? Baik ke tidak apa yang aku minta? Baik itu salafus soleh. Allah soleh zaman dulu bila dia angkat tangan, tahu tak dia berdoa kepada ya Allah, berilah aku redha dengan apa yang engkau beri. Cuba dengar doa Allah soleh dulu. Ya Allah, berilah aku redha ya. Dengan apa yang kau beri, aku redha. Kita yang jadi tak tenang tu sebab macam tadi lah. Kita tak terima. Kita banding diri kita dengan orang lain. Sebaliknya orang-orang soleh dulu, bila dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah, berilah aku hati yang redha terhadap apa yang engkau beri itu kepada aku. Walaupun orang lain, aku lain. Satu cerita yang pernah saya alami sendiri. Satu hari, jiran waktu saya di Kuala Belah, di Taman Kenani dulu. Cikgu Azman, orang Kuala Belah kenal ni. Orang soleh, orang baik. Setelah ni, suami isteri ni baik. Allah baik sangat. Allah uji dia. Uji apa dia Kak Aizan? Anaknya meninggal dulu. Macam mana meninggal? Jangka trekking, masuk hutan tu, Taman Pertanian sekali. Masuk jangka trekking program sekolah.
checkpoint pertama dia daftar lapor diri molek. Sampai checkpoint kedua lapor juga. Checkpoint ketiga rasanya tak lapor diri. Jadi apa ni, guru yang bertugas checkpoint tu dalam jungle trekking tu tunggu tak lari. Akhirnya cari hutan ni dah. Pukul 5 gelap dah. Kena ingat baik pasal apa? Dia kan pokok-pokok tinggi tu menutup cahaya matahari sampai ke tanah. Pukul 5 gelap dah. Pukul 6 macam malam. Hutan. Jadi cari, tak jumpa tuan sampailah 3 hari 3 malam. For 3 days and 3 nights. Mundre Dry Tiger Unas kata orang Jerman. Tridian kata Rusia. Kuncia mai prak yisu tai samuan samken 3 hari 3 malam kata orang Siam. Ni betul ni tuan, bukan reka saya cakap ni betul sungguh. Selepas 3 hari 3 malam cari. Akhirnya jumpa adik Allah Yarham Ahmad Rafiqin meninggal dah. Viral tu dalam berita seluruh Malaysia waktu tu. Saya sampai bila dah jumpa mayat, urus jenazah daripada bangun saya balik. Pasal jiran baik, cikgu Osman baik. Meninggal tuan ya. Maka buat balik bedah siasat apa urus. Bila saya balik Kuala Berang nak pergi ziarah, saya pergi rumah cikgu Osman. Dia tengok saya dari jauh, dia menangis. Menangis orang soleh, menangis cara orang soleh. Bila saya sampai dekat, saya peluk dia. Saya kata, sabarlah cikgu. Soalnya, tak tahu nak kata apa tuan-tuan ya. Kak Faizah, kita kadang-kadang kita nak sebut sabar pada orang tu. Sambil kita sendiri pun, nak sebut sabar mudah. Yang menanggung mempunyai badan tu lebih tahulah kesusahan musibah yang Allah cuba, Allah uji dia. Tapi kerana Nabi suruh, beri kabar gembira kepada saudara engkau yang sedang dicoba. Maka kita nak ambil pahala tu. Kita tetap peluk sambil menangis juga. Kita kata apa dia? Sabarlah cikgu. Waktu saya di Kabupaten Melabuh, Suat Timur Aceh. Dulu saya sempat, sewaktu berlaku tsunami sebulan selepas itu, saya berada di Kabupaten Melabuh, Suat Timur Aceh. 10 hari. Saya mengetuai 10 orang dalam rombongan kami. Ada 6 orang medical doctor, 2 orang volunteer, 1 orang kaunselor dan saya ustaz seorang. Jadi 10 orang. Bila kami 17 jam daripada Medan nak sampai ke Kabupaten Melabuh, Suat Timur Aceh. Sampai di sana Allah, Kak Faizah, ya Kak Haizam, jemaah sekalian. Padang jarak, padang terkukur. Padang jarak, padang terkukur. Ketika itu orang masih lagi gali liang lahat guna bulldozer tu. Bulldozer, gali untuk simpan mayat. Dan mayat masih dicari dalam tanah, celah-celah pokok. Tidak semua mayat Aceh ni meninggal sebab lemas, walaupun kebanyakan dia lemas. Tetapi ada yang meninggal kerana apa dia? Kerana dilantung air yang terlalu kuat, melanggar di zinc rumah, putus 2 badan mati. Ada yang ditolak air yang kuat, belatung kepala, terhantuk kepala. Kita panggil belatung lah Kuala Berang ni. Terhantuk kepala di dinding, pecah kepala mati. Allah Akbar. Kaya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha berkuasa Allah Taala. Kita tak ada daya. La haula wala quwwata. Sesungguhnya Tuhan tak ada daya, tak ada kekuatan kuat illa billah, melainkan Engkau sajalah ya Allah. Ya. Jadi bila saya sampai, saya ditugaskan beri ceramah. Saya tak tahu nak ceramah macam mana kepada satu orang yang dicuba, diuji, banjir besar, laut naik sampai ke tanah, tengah pegang mak yang tua, tangan pegang sakit, tak tahan kuat sangat hari pegang tangan mak. Akhirnya terpaksa lepas. Nampak depan mata mak hanyut. Jadi tekanan jiwa. Terbayang mak hanyut sambil menjerit. Termimpi-mimpi, terkejut tengah malam. Esok terbayang lagi mak hanyut, saya lepas tangan. Saya lepas tangan mak saya, ustaz. Jadi tekanan jiwa.
Allah Akbar. Jadi kita yang daripada Malaysia, Kuala Berang, Ulu Terengganu tu, mari ke Kabupaten Melabuh, Serak Timur Aceh, 10 hari dia pun tengok susah orang di situ. Awak pun rasa dah susah sikit sebab awak duduk 10 hari di situ. Tiba-tiba awak nak sebut, sabar ya tuan-tuan. Awak boleh sebut sabar sebab selepas 10 hari awak balik. Kami yang depan mata mak hilang, anak hilang, suami, isteri. Saya diberi satu kemah, dipanggil tenda. Itulah bahasa sana, tenda. Di bawah runtuhan stadium. Oleh kerana saya itu ketua rombongan, dia beri satu kemah asing untuk saya duduk seorang. Tapi saya ni jenis tak suka duduk seorang, suka ramai-ramai. Duduk ramai-ramai tu. Kemah lelaki satu, kemah perempuan satu. Sebelah kemah saya ni, saya jadikan tempat simpan barang. Kemudian saya duduk dengan budak-budak lain. Sebelah kemah saya ni ada satu kemah yang saya tiap-tiap malam terganggu. Terganggu sikit sebab apa? Saya dengar dia mengaji. Lepas maghrib, dengar dia mengaji. Kenapa saya terganggu dengar orang mengaji? Sebab gini, dia mengaji begini. Saya buat contoh ya. Saya buat contoh dia mengaji ni ya. Kita nak pilih satu nama ni, Kak apa ni, Kak Faizah. Kak Cikgu ada? Cikgu Antara ada? Ada Ustaz. Ada. Kak Cikgu. Saja je saya panggil Cikgu tu sebab nak dengar suara supaya taklah rasa saya cakap seorang saja. Jadi Cikgu, saya nak ajak Cikgu bercakap sikit ni. Cikgu tahu tak bila saya sebut tadi kenapa kemah sebelah tu walaupun dia mengaji, saya rasa terganggu. Sebabnya Cikgu, dia mengajinya begini. Cikgu Azra. Cikgu Azra. Subhanallah. Ya Ustaz, saya dalam kereta. Oh, Cikgu Azra dalam kereta. Okey, baik. Kita nak ambil seorang lagi. Darmawati. Kak Dharma. Kak Dora. Ada tak tu ya? Ada ya? Ada, alhamdulillah. Ya Ustaz. Ya, baik. Baik, Kak Dora. Apa ni, tahu tak Kak Dharma, Kak Dora? Kenapa saya kata saya terganggu dengar dia mengaji tu? Sebab dia mengaji begini. Cuba dengar saya buat contoh ni. Lepas maghrib, saya dengar kemah sebelah mengaji. Tapi saya jadi terganggu sebab dia mengaji begini bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis. Saya buat contoh tu supaya mana-mana hak tengah mengantuk kuliah kita jadi terkejut kenapalah ustaz menangis tu. Saya dengar dia mengaji tiap-tiap malam bismillah. Menangis. Saya jadi Allah kenapa pula kemah sebelah ni? Nak tanya takut tersilap cakap. Orang sedang dicoba musibah Tuhan. Kita nak tanya pula lebih-lebih takut tersilap bahasa kita tu. Akhirnya saya diam. Ada satu penduduk kabupaten ni, sejak kami mari 10 hari, dia rapat dengan saya. Namanya Indra. Ni budak muda di kabupaten tu, di Serak Timur. Jadi saya satu hari saya kata, Indra, mari kita pergi tengok laut. Tempat yang apa ni, kampung dah separuh kampung dah jadi duduk dalam laut. Saya kata, Indra, sebelah kemah saya ni ada satu tenda. Siap lepas maghrib dia mengaji sambil menangis. Jadi saya nak tanya, takut terkecil hati. Awak rasa kenapa? Oh, dia kata, Pak Ustaz, kemah sebelah kemah Pak Ustaz itu kemah gurunya Al-Quran. Cuba dengar tu, guru Quran. Biasa kami anak-anak Aceh selepas maghrib akan belajar Quran di rumah dia. Jadi boleh jadi dia mengaji Quran lepas maghrib, dia terbayang murid-murid yang sudah mati hanyut dalam air itu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rahman, Kak Faizah. Saya cerita ni pun sebab rasa. Jadi nak katanya, sangka baik pada cobaan Allah tu. Dalam berdoa,
minta selamat, Allah cuba dengan banjir besar. Apa hikmah Allah nak tunjuk pada aku ni? Itu dia panggil sangka baik. Jadi Cikgu Azman ni menangis. Saya pun peluk. Saya kata, apa Cikgu? Sabarlah Cikgu. Apa beliau jawab pada saya? Apa beliau jawab pada saya, Kak Dora? Dia kata, tak apa Ustaz. Semuanya Allah Ta'ala buat baik belaka. Allahu Akbar. Dia kata, tak apa Ustaz. Semuanya Allah Ta'ala buat ni baik belaka. Nampak tak tuan sangka baik? Bukan kita tak berdoa nak afiat, nak sembuh. Bukan kita tak berdoa nak itu, nak ini. Semua hak molek-molek kita minta. Tiba-tiba Allah cuba kita ya. Allah uji kita ya. Sinilah letaknya sangka baik. Kedua, letaknya keyakinan setiap takdir Allah kepada hamba-Nya tidak sama. Setiap orang tidak sama nasib dan qada bahagian diri masing-masing. Berhentilah bandingkan diri awak dengan orang lain kalau betul-betul awak nak bahagia. Dengan sebab itu awak akan timbul rasa syukur dengan apa yang sudah Allah beri. Terkadang sangka baik awak menjadikan awak fikir, oh, patutlah Allah beri aku cobaan. Sebab Allah nak beri aku kedudukan yang lebih tinggi dalam syurga, dalam negeri akhirat. Lebih tinggi. Tinggi. Tetapi amal aku tidak cukup rupanya. Maka Allah cuba dengan susah. Berilah dia rasa susah. Mudah-mudahan dia sabar. Mudah-mudahan dia reda. Kita pun angkatlah darjah dia sebab dia sabar, dia reda. Sabar, reda, sabar, reda. Itu dia. Jadi perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita apa dia? Kita minta doa pada Allah, kita serah sungguh-sungguh pada Allah. Seperti mana riwayat yang kita sebut tadi. Salafus soleh zaman dulu bila dia angkat tangan dia berdoa, dia kata apa dia? Ya Allah, berilah aku hati yang redha terhadap takdir yang Engkau nak beri pada aku. Sebab bila redha, tenteram kita, tenang kita, ya, dan kita terima apa saja yang Allah Taala beri pada kita. Baik, ibu bapa sekalian. Jadi Ibnu Athaillah sebut tadi, setiap doa kita Allah kabulkan. Cuma Allah beri mengikut apa yang Allah Ta'ala sudah tentukan dan Allah sudah pilihkan. Untuk kita yang tak ada daya upaya ni. Makhluk yang tak berdaya macam kita ni, Allah Ta'ala tentukan. Baik. Bila sebut tentang doa dan tawakal, orang yang berdoa sekalipun Allah tentukan takdir padanya berbeza dengan apa yang dia minta, dia hasrat, dia doa, maka ada sangka baik dia pada Allah. Maka orang begini, hatta musibah yang datang pada dia pun, dia masih memuji Allah. Macam mana nak buat Kak Faizah? Payahlah Kak Faizah. Ni kita hatta ustaz-ustaz ni dia ceramah. Dia sendiri pun tak tahu macam mana dia nak hadapi dengan apa yang dia ceramah tu. Cuma kita berharap kita akan jadi gitu. Dikurniakan Allah dengan jiwa yang begitu. Yang kita kata tadi, kalau satu orang itu dia ada sangka baik pada Allah, dia yakin dia bahagian dia tak sama dengan orang lain, dia berhenti membanding-bandingkan diri dia dengan bahagian takdir orang lain dengan dirinya, dan dia menyimpang sangka baik pada Allah walaupun musibah, kerana Allah nak beri kedudukan lebih tinggi di tempat yang kekal kita hidup, iaitu alam akhirat. Maka orang begini bila mari cobaan takdir padanya sekalipun berbentuk musibah, dia akan sangka baik pada Allah. Macam mana nak buat tu, payah tu. Tetapi dalam sejarah manusia pernah disebut. Satu karya yang pernah saya baca dikarang oleh Imam Khusyairi. Imam Khusyairi ini satu tokoh tasawuf besar lah. Ya, mana-mana yang beranak kecil tengah nak bersalin lagi 2 minggu. Contohnya, kalau belum ada nama anak, berilah nama Khusyairi. Ya, Khusyairi ini adalah satu tokoh tasawuf besar dalam bidang kesufian tu, tasawuf tu. Jadi Imam Khusyairi ini dia pernah kata gini. Dia kata apa? Dia kata satu hari seorang tokoh tasawuf besar, Zunnun al-Misri, ini tokoh tasawuf.
Orang tasawuf ni kita tahulah, orang yang hati dia bergantung semua dengan Tuhan. Apa saja mari pada dia sangka baik pada Allah. Sekalipun musibah, dia yakin Allah tak buat anaknya aku ni, Allah sayang pada aku. Ada benda Allah nak beri ni. Ni kita panggil jiwa-jiwa orang sufi, orang tasawuf. Jadi satu hari, dia melawat satu orang sakit. Orang sakit ni pun adalah orang tasawuf juga. Mana orang tasawuf sama tasawuf tadi. Bila dia datang melawat orang tasawuf yang sakit sedang terbaring ni, dia rasa tak seronok sikit. Zunun rasa kurang seronok. Kurang seronok kenapa? Kerana dia dengar rakan dia yang terbaring ini sedang mengeluh. Mengeluh kat Aizan, dia mengeluh. Kat Nur Sahili, dia mengeluh. Agak saya beginilah bunyi dia. Ni orang sakit, terbaring atas katil. Begitulah kok agaknya. Maka bila Zunun dengar, dia kata apa dia? Tuan, tak baik mengeluh gini. Tidakkah Tuan tahu kita sakit-sakit ni Allah pukul. Pukul pun tak kuat, sikit-sikit je lah. Dan tidak sempurna cinta kita kepada Allah kalau kita tidak sabar menerima pukulan Allah tu. Allah pukul sikit, awak sakit. Jadi kalau awak mengeluh gini, tak sempurna cinta awak pada Allah. Kalau awak tak sabar terima pukulan dia. Betul lah tu, nasihat itu sudah betul. Tetapi kawan dia tasawuf ni yang sedang terbaring, bila dengar nasihat begitu, dia senyum. Dia senyum sambil dia respon, dia jawab. Awak nasihat saya tadi kan, dengar saya nak jawab. Sebenarnya bukan begitu. Bukan macam awak kata tu. Tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khaliknya, pada Tuhannya, kalau dia tidak sabar menerima pukulan dari Khaliknya, itu tak betul. Dan yang betul macam mana? Yang betulnya gini. Tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khaliknya kalau dia tidak menikmati pukulan dari Tuhannya itu. Awak tadi makam sabar, suruh saya sabar. Saya bukan makam sabar lagi. Saya ni sedang menikmati pukulan tu, bukan sabar. Saya nikmati. Jadi yang awak dengar, bukan saya mengeluh. Saya sedang nikmati. Sedapnya sakit gauk ni. Contohnya lah ya. Minta maaf lah jemaah kalau ada yang sakit gauk di rumah tu. Allah, sedapnya sakit lutut ni. Minta maaf lah jemaah kalau ada yang sakit lutut di rumah tu. Saya nak cerita apa dia. Bila satu orang sangka baik pada Allah, sekalipun musibah yang mari, sakit terbaring tu, dia boleh rasa musibah tu, dia nikmati. Tu yang kita lemah tu. Tu yang kita nak cari orang macam ni payah tu. Saya sedang nikmati, bukan saya mengeluh. Awak nampak saya mengeluh tak? Saya nikmati sakit ni. Saya sedang menikmati pemberian Allah pada saya ni. Itu yang kita kata Kak Aiza, susahnya Kak Aiza nak cari orang begini ya. Susah. Apapun, inilah hakikat insan yang betul-betul ada Tuhan dalam jiwa dia. Dia berdoa sehingga doanya tidak lagi memohon apa-apa hajat. Sebaliknya dia kata, beri aku hati yang redha untuk terima apa saja yang kau beri. Itu dia. Itu dalam satu kalam nasihat Ibnu Athaillah, Mahaguru Tasawuf ni, yang saya petik daripada hikam dia, kitab hikam dia. Apa kata Ibnu Athaillah? Dia kata, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Saya ulang sekali lagi. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik doa yang perlu engkau minta dengan Allah ialah mintalah dapat laksanakan apa yang dia suruh. Ya Allah, berilah aku jadi hamba-Mu yang taat. Ya Allah, berilah aku dapat tinggal apa yang kamu tak suka. Ya Allah, berilah aku redha apa yang kau tentukan. Ya Allah, berilah aku bersyukur walaupun tak banyak macam orang lain.
Ya Allah, berilah aku ni tawakal pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, berilah hati aku yakin sungguh-sungguh pada Engkau. Ya Allah, berilah aku ni rasa lebih nak hidup di akhirat berbanding dunia yang sekejap ini. Ya Allah, berilah aku bila kalau Engkau beri nikmat kekayaan, biar kekayaanku itu menjadi jambatan untuk akhirat tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang kita kata, sukarlah kalau kita nak jadi begini tanpa hidayah dan bimbingan Allah. Maka benar kata Ibnu Athaillah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka, sebaik-baik yang perlu engkau minta dengan Allah, minta dia tunjuk engkau. Bila Allah tunjuk, kita pun dalam bimbingan Allah, selamatlah kita dunia dan akhirat. Tamatlah sudah Kak Haiza, host kita malam ini, kuliah kita sehingga 10.45 ni. Saya nak buka soalan kalau ada. Kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa tuan. Kalau ada. Saya tunggu seminit 2 ni kalau ada soalan. Sambil saya baca ruangan chat tu. Betul Kak Nur Faiza menikmati ujian Allah. Tak apa cikgu. Terima kasih cikgu. Kalau ada soalan boleh tarik. Kalau tak nak tarik pun nak terus bercakap boleh. Ya. Bagaimana pandangan Al-Fadhil Ustaz tentang doa yang terlalu spesifik? Sebenarnya boleh dan bagus juga kita berdoa, minta betul-betul apa yang kita hajat. Kerana apa? Bila kita berdoa, angkat tangan, kita listkan, senaraikan apa yang kita nak, kita sedang mengaku kepada Tuhan kita lemah. Kita sedang mengaku pada Tuhan banyak benda kita minta dan semua minta kepada Engkau, ya Allah. Tetapi yang kita kata tadi, melalui nasihat kalam tasawuf tadi, sebanyak-banyak doa yang kita minta tak salah. Tapi ada yang terbaik. Apa dia? Yang terbaik ialah minta Allah beri hidayah supaya kita dapat buat ketaatan. Itu maksud dia. Ya. Terima kasih Kak Faiza. Lagi soalan kalau ada. Sambil saya tengok ruangan chat ataupun kalau ada yang terus nak berinteraksi boleh. Ya. Kalau ada nampaknya nampak tu macam tak ada tu. Kak Faiza nampak sepintas lalu tu macam tak ada. Tu saya tengok. Ya, ada lagi sahabat-sahabat yang bertanya. Silakan kalau ada. Kalau ada. Tanyalah ya. Ustaz, bila nak habis kuliah kita ni? Tanya. Soalan juga tu. Silakan. Ya. Kak Faiza, saya nampak rasanya macam tak ada dah soalan. Kalau tak ada ibu bapa sekalian, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Saya tinggalkan nombor telefon yayasan Yayasan Tuan Sarifah kita. Untuk kita berinteraksi dengan lebih lanjut lagi, nak tanya soalan, macam mana nak dapat buku yang kita kata nak beri percuma tadi. Ya. Dan juga bagaimana nak menyumbang di yayasan pun boleh. Boleh berhubung di talian yayasan kami 013 maaf saya 013 ya, saya ulang sekali lagi 013 311 1717. Saya ulang sekali lagi ya, nombor yayasan kita 013 311 1717. Ini nombor yayasan, boleh kita berhubung banyak. Betul cikgu. Betul nombor yang cikgu tarik tu dah betul dah. Ya, insya-Allah ibu bapa sekalian, panjang umur kita jumpa lagi hendaknya mudah-mudahan. Ya. InsyaAllah pun akan sampai secara personal juga pada saya, walaupun kita ada satu lagi personal number, tapi memadai dengan nombor ini akan terus dapat pada saya juga. Ya. Nanti kita nak setting bagaimana buku kita untuk sebaran, ataupun ibu bapa sekalian nak bersama dengan yayasan untuk buat kerja-kerja aman, sumbangan sebagainya, boleh berhubung dengan yayasan kita. Yang terkini kita baru saja sampaikan sumbangan kepada satu keluarga anak yatim, meninggal ayahnya, meninggalkan 3 orang anak,
Yang paling kecil 39 hari. Yang paling besar darjah 3. Allahu Akbar. Allah uji dia. Kita dah sampai sumbangan. Itu juga satu sumbangan kepada, saya panggil sumbangan kancil merah. Sumbangan kancil merah. Kebetulan saya ke Selayang, ada satu program. Allah Ta'ala ni punya atur nak beri saya jumpa juga benda yang akan saya jumpa ni. Walaupun berat hati saya nak pergi satu tempat itu, tapi pergi juga. Bila pergi, masuk saya minyak, nak isi minyak. Ya, betul Kak Faizah. Bila nak isi minyak, tiba-tiba datang satu kancil merah, uzur. Buka empat tingkat. Barangkali tak ada aircon. Ada 2 orang anak kecil di dalamnya. Perempuan, saya kira kakak lah, sedang terbaring pakai seragam sekolah di depan. Dan satu anak laki-laki jagalah duduk belakang tengok keluar tingkat. So bila saya senyum dari jauh, berani kereta kancil ni mari dekat saya. Dia kata, boleh saya minta tolong? Jadi saya pun jawab, tolong apa? Mungkin nada saya itu tegas sikit. Saya tak bercakap kasar, tak tuan-tuan, tidak. Saya cuma tanya dengan tegas, tolong apa? Jadi beliau macam terkejut, tak tergamak nak minta duit, terus memandu ke depan, parking dekat kawasan Pamali. So saya pun rasa kesian bila tengok daripada pintu kereta, saya nampak dia macam serba salah. Itu yang saya pergi dekat, beri salam. Pun dia tak sedar saya dah duduk sebelah tingkat. Assalamualaikum bang. Dia pun terangkat kepala, terkejut. Waalaikumsalam. Saya bersalam dengan beliau. Beliau kata, kenapa ni saya nak RM10 aja untuk isi minyak? Saya kata tak apa. Bukan banyak pun saya beri, tak apalah. Jadi beliau pun pusing kereta masuk dekat ruang tempat isi minyak. Saya pun intai, apa lagi nak berlaku? Cari tempat beratur bayar minyak, tak ada. Oh, rupa-rupanya dia masuk dalam Petronas. Saya pun rasa nak tengok apa dia buat. Saya tolak pintu Petronas, masuk dalam. Rupanya beliau sedang cari beberapa keping roti tu untuk anak dia yang lapar. Itu yang saya sayang, ya Allah. Saya pergi belakang beliau, saya kata, bang, bersalam sekali lagi. Dia kata, apa ni, kenapa macam ni? Saya kata, jangan bang. Orang dalam Petronas ni tengok kita malu, kita ambil duit ni. Beliau pun ambil, saya pun keluar. Saya tengok 2 anak kecil kesian. Ada joran, ada kain dalam kereta. Saya terfikir macam-macam, ya Allah. Kemudian barulah keluar daripada kawasan tu. Apa yang saya nak katakan, follow up kawan-kawan kita adalah cara kita buat sehingga kita dapat jejak beliau tinggal di mana, yang akhirnya menemukan saya dengan ibunya yang kanser tahap 4. Menemukan saya dengan ibunya kanser tahap 4. Apa yang saya nak kata di sini, Allah Subhanahu Wa Taala atur kita, Allah. Tak tahulah Tuhan, walahan saya boleh buat pilihan, tak payah kilas layang. Kenapa dalam berat hati pergi juga? Allah sedang atur. Rashidi, kamu akan jumpa si fulan di stesen minyak ini. Daripada engkau jumpa itulah kamu akan jumpa pula ibunya yang sedang sakit. Sekarang dah masuk hospital Selayang. Kanser, pembedahan. Kemarin dulu lagi masuk awal hari, semalam pembedahan. Jadi kamu akan jumpa pula satu orang tua yang sakit. Ini kita katakan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapa sekalian, sidang jemaah yang saya kasihi sekalian, kita doakan selamat berkatlah kita semua, insya-Allah. Ya. Saudari yang tanya bagaimana kita nak jadi orang yang selalu berdoa, kerana kita rasakan dah dapat lebih daripada sepatutnya daripada Allah. Kita tak tahu nak minta apa sebab semua keperluan dah dapat lebih dari orang lain. Sedangkan kita rasa tak layak nak dapat begitu. Sebenarnya Kak Yang, kita kena berdoa akhirat kita. Kalau dunia kita dah dapat, akhirat belum tentu lagi. Syukur ya Allah. Saya dah macam-macam dapat ya Allah. Walaupun saya tak masuk politik, kita dapat hak orang politik dapat lebih lagi. Oh, banyak, awak dapat banyak. Awak, saya dapat Ustaz. Sekian. Anak berjaya sekian. Suami baik sekian. Isteri tak ada masalah sekian. Akhirat.
Maknanya bukan apa yang kita dapat itu benda yang kita dapat tengok sahaja. Tetapi akhirat benda yang kita nak beriman akan hidup kekal di akhirat. Kalau nikmatlah sampai bila-bila. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kita kena banyak angkat tangan. Ya Allah, aku dapat banyak dari dunia. Syukur. Akhirat aku ni ya Allah. Akhirat aku ni ya Allah. Itu dia ya. Begitulah mudah-mudahan Kak Yang, Kak Faizal, rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita malam ini. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. So terima kasih banyak atas sharing malam ni, memang sangat-sangat bermanfaat. So kita since dah lewat, so kita minta Ustaz bacakan doa boleh? Baik, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah mati, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keampunan, kerahmatan, keberkatan terhadap hidup kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan kami berpindah alam baka dalam yang Engkau redha kepada kami, serta telah Engkau ampun segala kesalahan kami yang banyak itu, ya Allah. Ya Allah, kedua ibu bapa kami itu, ya Allah, sudah berpindah alam baka. Muliakanlah mereka, angkatlah darjat mereka. Jadikanlah setiap kebaikan yang kami buat sekarang sampai selalu pada mereka. Bahkan berganda lagi, ya Allah, kebaikan itu kerana Engkau Maha Pemurah, lagi terkaya daripada segala kekurangan. Ya Allah, kami sayang sangat-sangat kedua ibu bapa kami, ya Allah. Apalah kiranya Engkau ampunkanlah mereka. Engkau luaskanlah kubur mereka. Engkau jadikanlah taman putih, taman bayda, tempat berkumpul orang soleh. Engkau jadikanlah mereka digandakan kebaikan serta kerahmatan kepada mereka dalam naungan dan limpahan maghfirah padanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkanlah kami bersama ibu bapa kami, bersama dengan orang-orang soleh, tabi'in, sahabat, dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, begitu juga anak-anak kami. Kami sayang semuanya, ya Allah. Sayang sangat, ya Allah. Kami selalu ampunkan mereka walaupun mereka berkasar dengan kami, ya Allah. Menghentak-hentak kaki mereka kepada kami ataupun merenung tajam pada kami. Kerana tidak puas hatinya mereka kepada kami atau apa yang kami suruh mereka tidak ikut. Kami ampunkan selalu, ampun selalu pada mereka, ya Allah. Kerana kami sayang sangat anak-anak kami generasi. Tetapi ya Allah, hidayahkanlah mereka supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Diberi kekuatan untuk menjadi mukmin muslimin yang benar, ya Allah. Sehingga Engkau redha kepada mereka dan juga kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada kami. Tambahkanlah juga rasa ikhlas amal kami kepada Engkau. Sehinggalah layak kami masuk dalam syurga-Mu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa Ustaz. So saya